Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita nak sambung balik tafsir Az-Zahar kita juzuk ke-21 surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 60 ni. Surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 60. Kita baca terjemahan dulu baru kita baca ayat Quran. Ayat ke-45 surah Al-Ankabut, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau daripada Alkitab dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari yang keji dan yang mungkar. Dan sesungguhnya ingat akan Allah itu adalah lebih besar dan Allah mengetahui apa pun yang kau perbuat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ayat ke-46 ni. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab itu kecuali dengan cara yang lebih baik, melainkan dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami percaya kepada apa yang turunkan kepada kami dan yang turunkan kepada kamu. Dan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami kepadanya adalah berserah diri. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Ayat 47. Dan demikianlah pula telah kami turunkan pada engkau akan kitab itu, maka orang yang telah pernah kami turunkan kitab kepada mereka akan percayalah kepadanya. Dan setengah dari mereka itu ada yang percaya kepadanya dan tidaklah menyangkal akan ayat-ayat kami kecuali orang yang kafir jua. Kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i man yu'minu bih wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Ayat 48 dah. Dan tidaklah engkau pernah membaca sebelumnya sebuah kitab pun, dan tidaklah dia engkau tulis dengan tangan kanan engkau. Andai kata begitu, nescaya ragu-ragulah orang yang membatalkannya. Ama kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la tahuttuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Ayat ke-49. Tetapi dia adalah ayat-ayat yang jelas dalam hati orang yang diberi ilmu, dan tidaklah menyangkal akan ayat kami kecuali orang yang zalim. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Ini ayat 45 hingga 49 dah. Mungkin ni pula 49 dah. 45 hingga 49. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau itu daripada Alkitab dan dirikanlah sembahyang. Pangkal ayat 45. Dengan pangkal ayat permulaan ayat ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi tuntutan, diberi arahan oleh Tuhan bagaimana caranya memperteguhkan jiwa menghadapi tugas-tugas yang sangat berat itu dah, melakukan dakwah kepada manusia. Yang pertama, hendaklah dia selalu membaca dan merenungkan, memahamkan isi dari wahyu-wahyu yang diturunkan Tuhan kepadanya itu. Dia perhati molek, faham molek isi dia, hayati molek. Cuba relate, cuba kaitkan dengan kehidupan. Hendaklah sentiasa diulang-ulanginya sampai mendalam, baca seumur 2-3 kali diulang-ulang dan mempengaruhi kepada seluruh tindakan hidupnya. Di samping itu, hendaklah dia mendirikan sembahyang. Dalam ayat ini dijelaskan akibat dan kesan yang nyata dan jelas, dan ataupun yang positif dari sembahyang. Ada kesan positif dia lah. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari yang keji dan yang mungkar. Bahagian dari ayat ini telah menjelaskan bahawa sembahyang itu adalah benteng. Benteng paling gagah, paling kuat sekali sembahyang. Kalau sembahyang itu tak jaga agak pun habislah kehidupan beragama ni. Dengan mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam, iaitu pada waktu-waktu yang sangat penting, fajar, subuh dah, zuhur, asar, maghrib dan isyak, artinya kita telah membentengi diri kita, menguatkan benteng diri kita dengan selalu menghubungi Tuhan. Ibaratnya sembahyang itu mempunyai circle, ada circle, ada bulatan dia dah. Ibarat kita memukul gong. Gema suara gong itu memantul pada masa yang sebelumnya dan sesudahnya menurut ukuran radius tertentu dah. Ada jejari tertentu dah. Jadi ada sama dah. Sehingga kita tidak terlepas dari suasana sembahyang, berasa macam sembahyang tak berhenti lah. Padahal sembahyang 5 kali sehari je. Kekuatan gema sembahyang subuh masih mengalir menjala kepada semasa sembahyang zuhur. Demikian juga dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib dan dari maghrib ke isyak. Nescaya sembahyang yang akan dapat jadi benteng, membentengi diri kita daripada perbuatan keji seperti berzina, mencuri, merompak, merugikan orang lain, berdusta, menipu dan segala perbuatan mungkar yang keji. Yang ini yang mendapat celaan dari masyarakat ialah sembahyang yang dikerjakan dengan khusyuk. Bukan sembahyang biasa, sembahyang khusyuk boleh menjadi benteng sehingga kita payah nak berzina, payah nak curi, merompak. Dengan selalu ingat bahawa maksud sembahyang ialah kerana melatih diri selalu berzikir. Sembahyang ini suruh ada
latihan supaya selalu berzikir, iaitu selalu ingat pada Allah. Dirawikan dengan sanadnya oleh Ibn Abi Hatim dari hadis Imran bin Husain, moga-moga redha Allah meliputi dirinya, sahabat Nabi lah Imran bin Husain. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qadillah inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Pernah ditanyai orang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir ayat sungguhnya sembahyang mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar itu. Apa maksudnya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam tantahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkari fala salata lahu." Rawahu Abu Hatim an Imran bin Husain. Maksudnya, barang siapa yang sembahyangnya tidak dapat mencegahnya daripada yang perkara yang keji dan perkara yang mungkar, maka tidaklah ada sembahyang baginya. Fala salata lahu, tak ada sembahyang dah. Tapi tahulah hadisnya kuat setama mana ni. Dan sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkari lam yazdad min Allah illa bu'da. Rawahu Tabrani an Ibn Abbas. Pada siapa yang bersembahyangnya tidaklah mencegahnya dari yang keji dan yang mungkar, tidaklah dia bertambah-tambah dekat dengan Allah, melainkan bertambah jauh. Sembahyang tapi kau jauh kalau dia tidak cegah, tidak berhenti benda keji dan benda mungkar. Semoga ayat menjelaskan lagi, dan sungguhnya tak ingat akan Allah itu adalah lebih besar. Maksudnya ialah bahawa yang disebut sembahyang itu ialah gabungan dari amalan kita yang zahir, yang dalam ilmu fiqh disebut rukun fi'li. Artinya bahagian kita perbuat dalam mendirikan sembahyang, sejak dari tegak berdiri menghadap kiblat, memasang niat, melafazkan takbir, ada ucap takbir, lafaz takbir, membaca segala yang patut dibaca dalam sembahyang, dalam rukuk, sujud, i'tidal dan duduk antara dua sujud, sampai kepada tahiyat terakhir dan sampailah salam. Tetapi semuanya itu menjadi kecil atau tidak berarti kalau dalam mengerjakan sembahyang itu kita tidak mengingati Allah. Kita buat tu akad takbir ke apa, kita tidak merasa kebesaran Allah, tak ada faedah manalah. Sembahyang nak suruh ingat Maulid Tuhan dah, nak suruh fokus ingat Tuhan, atau mengingati bahawa yang kita tuju dalam sembahyang itu ialah mengingati Allah semata-mata. Maka ingat akan Allah itulah yang paling penting atau paling besar dalam sembahyang. Sembahyang nak suruh ingat Allah. Kalau sembahyang duk ngoyak ingat benda lain, tak ada fungsi sebenar sembahyang dah. Sembahyang kita nak ingat Allah, nak sayang ke Allah, nak bercakap dengan Allah. Menurut sumber hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa seorang sahabat Nabi pernah mengadukan kepada beliau bahawa ada seorang lelaki dia sembahyang pada malam hari, tapi setelah hari pagi dia pergi mencuri. Malam sembahyang malam ni mai tahajud ke apa dah, pagi esok curi dia. Lalu Nabi berkata bahawa bila orang itu telah betul-betul sembahyang, maka sembahyangnya itulah kelak yang akan mencegahnya dari mencuri. Kalau dia sembahyang Maulid, tak lama lagi berhenti dah curi dia. Dalam proses sembahyang dia, dalam proses nak suruh suami lagi. Abul Aliyah mengatakan bahawa pada sembahyang itu hendaklah dilatih mendirikan 3 keistimewaan. Ada 3 keistimewaan sembahyang tu. Kalau 3 keistimewaan itu tidak ada, tidaklah bererti sembahyangnya, tak ada erti lah sembahyang, tak ada ruh. Sebab pertama al-ikhlas, yang kedua khasyah, takut, yang ketiga zikrullah dengan Allah. Dah. Ikhlas artinya sembahyang itu semata-mata satu saja tujuan, iaitu kerana Allah semata-mata. Khasyah ni artinya takut amalan itu tidak akan terima. Bukan takut ke apa, bukan takut neraka, takut sembahyang dia, ibadahnya Allah tak terima dah, dia takut Allah tak terima, khasyah. Zikrullah artinya ingat kepada Tuhan dalam hati disertai dengan sebutan mulut. Bukan ingat dalam hati saja, kena sebut mulut lah. Zikir-zikir dan sembahyang, bacaan dan sembahyang. Abul Aliyah berkata ikhlas mendorong kita akan berbuat yang ma'ruf, benda yang baik. Khasyah mencegah kita akan berbuat yang mungkar, takut Allah tak terima amalan kita. Kita buat dosa ke apa, takut jadi tak terima ibadah kita dah. Zikrullah dalam sembahyang ialah seluruh ayat Quran dan bacaan ajaran Nabi yang kau baca dalam sembahyang itu. Zikir itu akan menyuruhmu yang baik, melarangmu yang mungkar. Ibn Aun Al-Ansari mengatakan, mendirikan sembahyang itu sendiri engkau telah berbuat yang ma'ruf, dan dia pun telah membentengi dirimu dari yang keji dan yang mungkar. Dan yang paling besar dari semuanya itu ialah kerana dalam seluruh sembahyangmu itu ingatanmu hanya terpusat kepada satu, iaitu Allah. Itu penting sekali. Hati, perut, bedah, habis jiwa dan raga kita tuju pada Allah, ingat Allah sungguh. Ibn Abbas dalam salah satu tafsirnya, tafsir Ibn Abbas mengatakan bahawa zikrullah maha besar itu ialah ingatan timbal balik. Artinya bila mana seorang hamba telah betul-betul memusatkan ingatannya pada Allah, nescaya Allah pun mengarahkan perhatiannya kepada hambanya. Kalau kita ingat Tuhan molek, Allah akan ingat kita kuat jugalah. Sekadar mana kita ingat dah. Itulah ihwal yang paling besar dan paling agung dalam hidup manusia. Kalau kita ingat kepada Tuhan betul-betul, lagi kuat Allah ingat kita dah.
Menurut tafsir Ibn Abbas yang lain yang dikayakan zikrullah akbar itu, dimaksudkan zikrullah akbar itu ialah segala bacaan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar dalam sembahyang. Zikrullah tu baca subhanallah ke apa, alhamdulillah, Allahu akbar semayalah. Bahkan lebih daripada itulah, itu segala bacaan dan ingatan itu didengar oleh Allah dan disambut oleh Allah dengan baik dan diterimanya amalan daripada hamba-Nya. Pengalaman penafsir. Jadi Dr. Hamka ni, tafsir Azhar ni, pengarang nafsir itu Dr. Hamka dalam pelawatan ke Amerika. Jadi Dr. Hamka ni pergi melawat Amerika sekitar tahun 1952 lagi dah. Kita baru merdeka dah. Tak merdeka lagi kita dah tahun 1952. Jadi tetamu terhormat dari pemerintah mereka. Jadi Dr. Hamka ni putih jemput dia lah, jadi tetamu terhormat dia. Mereka jemput Dr. Hamka ni. Dalam mengelilingi negeri itu, keliling Amerika tu, sampailah penulis ke negeri Denver dengan kereta api pada sekitar pukul 9 malam. Kami langsung bermalam pada sebuah hotel. Setelah istirahat sehabis semayang, dengan senyum simpu penuh hormat, pelayan hotel itu mengetuk pintu dan menawarkan kalau penulis suka ditemani tidur oleh seorang perempuan muda. Dari Dr. Hamka ni, ada pelacur mari nak tawar maksud ke apa tak. Usia penulis ketika itu baru 44 tahun masa tu dah. Anak dan isteri jauh dari mata. Murid-murid dan orang-orang yang mengasihi atau simpati tidak ada yang tahu. Sedangkan daya tarik seks sebagai seorang lelaki sihat tentulah tergetar lah kerana tawaran itu. Apatah lagi perjalanan ke Amerika ketika itu sudah hampir 2 bulan lamanya. Tak jumpa bini 2 bulan lama lah. Tetapi apa yang terbayang di waktu itu? Saya baru saja habis semaya jamak qasar di antara maghrib dengan isyak. Baru sapa kan. Semaya jamak lah, sapa ke hotel dan bersiap hendak tidur lepas letih tu. Nak berehat lah. Bekas wuduk pun masih ada di wajahku lagi, tak kering lagi semaya ke apalah. Yang teringat di waktu senyum simpu tersungging di bibir pemuda pelayan hotel itu ialah sembahyang. Teringat kau semaya dia. Tengok semaya dah. Kalau aku telah tidur pada malam ini dengan perempuan lain meskipun isteriku tidak melihatku, dia tidak tahu, bagaimana besok pagi saya akan sembahyang subuh? Dah. Padahal dalam doa iftitah saya selalu menyebut, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya sembahyangku dan sekalian ibadahku, bahkan hidupku dan matiku, semuanya adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah, dan inilah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah salah seorang yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan. Bagaimana aku mesti mengucapkan baca itu pagi-pagi dah? Tentu aku akan malu mengucapkannya. Tentu pagi-pagi itu aku pun akan malu mengerjakan sembahyang. Dan tentu kesilapanku semalam itu akan menyebabkan aku akan terus menerus silap dah. Akan bertambah-tambah egek-egek lah dah. Akan malu meneruskan sembahyang kerana telah berbuat dosa. Telah berdosa. No thank you, ujarku kepada pelayan itu, dan aku tutuplah pintu kamarku dan aku pun tidur dah. Tutup pintu bakal tidur lalu dah. Setelah aku bangun pagi sembahyang subuh, aku rasakan bahawa sembahyangku sepagi itu adalah lebih khusyuk dari biasa dah. Hal yang jarang aku rasakan pada sembahyang yang lain. Jadi pagi esok tu sembahyang subuh jadi rasa khusyuk dah. Sebab dia telah meninggalkan maksiat. Kalau dia tak tinggal maksiat, jadi semaya tak akan rosak. Jadi nak suruh Allah terima tu, takut Allah tak terima, kena tinggal maksiat. Dan Allah Maha mengetahui apa pun yang kamu perbuat. Ujung ayat 45 menandakan bahawa kita tidak lepas dari tilikan Allah, perhatian Allah. Allah tak perhati sama kita. Moga-moga dengan ingatnya kita kepada Allah dalam mengerjakan sembahyang itu, berpengaruhlah sembahyang kita kepada amalan kita yang lain. Startnya sembahyang tu kita ingat tu semoga ibadah lain, perkara lain, kerja buat kita yang lain ada pengaruh daripada sembahyang tadi. Sehingga seluruh tindakan dalam hidup kita ni menjadi ibadah belaka kepada Allah. Walaupun perkara dunia pun kerana Allah jadi ibadah kepada Allah. Dan dengan peringatan di hujung ayat itu, memanglah terasalah faedah sembahyang yang menjiwai seluruh amalan. Sembahyang yang betul-betul khusyuk, menghayati sembahyang, seluruh amalan kita pun akan dijiwai dengan sembahyang tadi, dan usaha kita pun terus ada kesan sembahyang. Dan betul-betullah sembahyang tadi jadi tiang dari agama kita. Bertukar fikiran dengan sopan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab itu kecuali dengan cara yang lebih baik. Pangkal ayat 46. Permulaan ayat ke-46. Pangkal ayat ini atau permulaan ayat ini pun satu tuntutan hidup
arahan kehidupan kita yang amat utama bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah. Kaum muslimin dalam hidupnya akan berjumpa dan akan bergaul dengan pemeluk agama yang lain, terutama yang dinamai Ahlul Kitab, iaitu umat Yahudi dan umat Nasrani. Ajaran Islam yang memakai dasar keadilan dan kebenaran itu tidaklah memungkiri bahawa umat yang sekarang menamai diri mereka Yahudi ataupun Nasrani pada asalnya pun menerima kitab suci dan Tuhan. Orang Yahudi dan Nasrani pun ada kitab juga ni, kita Quran ni. Hak dulu gak betul lah ni punah tu, tukarlah, ada kerosakan. Iaitu wahyu yang turunkan oleh Tuhan kepada nabi-nabi yang terdahulu, kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Islam mengajarkan bahawa pokok pangkal agama itu adalah satu saja, iaitu mengajarkan percaya akan adanya Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Tetapi kerana beberapa hal dan kerana lama jarak masanya daripada Nabi itu lama sangatlah, banyaklah isi kitab itu yang telah ditahrif, ditukar ganti, dirosakkan. Artinya tidak lagi menurut teks atau nasnya yang asli, sehingga bertukarlah pokoknya itu dari aslinya. Kedatangan Nabi Muhammad SAW yang turunkan oleh Allah pula kepadanya Alkitab, iaitu Al-Quran, adalah guna menjelaskan kembali pokok ajaran asli itu. Hak rosak dalam kitab-kitab dulu, Quran ni betul baliklah. Dan antara itu terjadilah perbezaan isi di antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci tadi. Di dalam ayat ini diberikanlah tuntunan, arahan, ajaran kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada kita umat pengikutnya bahawa jika kita terpaksa bertukar fikiran, berdialog dengan ahli kitab itu, terpaksa berdebat atau berdiskusi, adakanlah pertukaran fikiran dengan cara yang paling baik. Dengan cara bukan main sentimen, taksub, gaduh nak balas dah. Cara pertukaran idea, pertukaran hujah. Itu pergunakanlah timbangan akal yang murni. Jangan menurutkan kemurkaan hati, jangan sentimen, perkauman gegaput. Jika terjadi perlawanan pendapat, dan ajaklah mereka bertukar fikiran dengan akal yang sihat dan sedarkanlah mereka, beri kesedaran daripada mereka dengan hujah. Sedarkanlah mereka bahawa puncak kepercayaan kita bersama hanyalah satu belaka. Orang Yahudi, orang Kristian, orang Islam asalnya, iaitu percaya kepada satu Tuhan, pencipta alam ini. Itu poin utamanya. Nak bersatu ni, satu dengan satu Tuhan pencipta alam ini. Satu nenek moyang yang menurunkan kita, Nabi Adam dulu. Inilah ajaran segala Rasul. Segala Nabi pun hanya satu pula, iaitu memberi ingat asal-usul manusia. Daripada Nabi Adam, apalah Tuhan juga, bahawa mereka datang dari tempat kediaman yang satu, iaitu syurga, Jannatul Adn. Jannatul Adn, syurga lah. Lalu nenek moyang disuruh datang ke dunia ini menurunkan kita untuk menjadi khalifah Allah. Nak kata khalifah Allah, ada kata tak setuju, ada kata boleh. Sebenarnya khalifah, pengganti pemerintah di bumi, di muka bumi ini. Kemanusiaan itu pun adalah satu. Perlainan warna kulit, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning. Bukanlah kerana perlainan keturunan, melainkan hanya kerana perbezaan iklim. Tempat dilahirkan setelah manusia berkembang di muka bumi ini. Asalnya sama lah, Nabi Adam lah. Dan tidak ada makhluk yang lebih diutamakan Allah dari yang lain, kecuali hanya kerana takwa kepada Allah. Dan bahawa Rasul-Rasul Allah itu adalah datang dari satu jurusan dan datang dengan satu maksud, iaitu menyedarkan manusia agar insaf bahawa mereka mestilah berserah diri kepada Allah dengan segenap kerelaan. Berserah diri itulah yang dinamai dalam bahasa Arab dengan Islam. Setakat tu orang-orang yang zalim di antara mereka, iaitu yang tidak mahu menempuh jalan yang lurus, tidak mahu menerima kebenaran, tidak mahu bertukar-tukar fikiran dengan jujur, dialog jujur, sudah diajak bertukar fikiran dengan baik, namun mereka masih saja bersikap menentang dan memusuhi. Bukan nak dengar maulid, nak balas. Tak usah dengar hujah orang lain. Tak mahu dengar hujah daripada pihak lain. Dan ini telah terkejadian dengan kaum Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah di Madinah ni berhujah, tak mau dengar. Lepas tu khianat pula dia, bersebahat dengan orang kafir Quraisy. Terhadap golongan seperti ini, meskipun bagaimana kita mengukakan alasan kebenaran, macam-macam hujah dalil kita bagi, bagaimanapun kita hendak bertukar fikiran secara jujur, mereka akan tetap mencari 1001 macam dalih dan menikam Islam dengan secara curang. Dengan secara curang yang sampai kepada zaman kita sekarang ini pun masih dilakukan oleh kaum Zaidin dan Messi, kaum Kristian. Kaum Zaidin dan Messi ni pendakwah Kristian tak jujur juga dah, dan dengan bertopengkan ilmu pengetahuan orientalisme,
Dia mau belajar bahasa Arab juga. Kaji tamadun timur juga, orientalisme ni. Mereka memberikan tafsir tentang ajaran Islam menurut hawa nafsu mereka dan kebencian mereka sahaja. Mereka karang-karangkan khabar dusta tentang Nabi Muhammad SAW atau tentang Islam dan mereka katakan bahawa itu adalah ilmiah. Lalu mereka paksakan bahawa tafsiran mereka itulah yang wajib diterima sebagai suatu kebenaran dan bagaimanapun ditolak dengan alasan yang cukup. Namun mereka masih berkeras mempertahankan kedustaan dan kecurangan itu. Orang bagi hujah balas jawab balik. Kecurangan ilmiah mereka tak dengar juga. Kepada mereka tidaklah perlu bertukar fikiran dengan baik kerana maksud mereka tidaklah baik. Niat nawaitu mereka asal pun tak baik. Dan katakanlah iaitu kepada ahlul kitab yang dapat diajak berunding sahaja dan sudi menerima keterangan kerana mereka jujur. Kami percaya kepada apa yang turunkan pada kami dan yang turunkan pada kamu. Kita boleh cakap gitulah orang hak. Tak ada niat jahat lagi. Dia betul lagi dah. Dia berasa Islam tak betul tapi dia tidaklah niat awan-awan. Nak khianat dah. Kami percaya kepada apa yang turunkan pada kami dan yang diturunkan pada kamu sebab kedua-duanya adalah satu kebenaran. Yang sama didatangkan dari Tuhan. Yahudi ke Nasrani ke Kristian, asal-asal dia dari Tuhan belaka, betul belaka lah asal-asalnya. Dan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu jua dah. Artinya tidaklah ada perlainan di antara Tuhan kami dengan Tuhan kamu itu. Sama je. Tuhan orang Kristian, Tuhan orang Yahudi sama je. Tuhan orang apa pun sama. Allah yang Esa dah. Dan itulah pokok utama dari pendirian kita dan itulah titik pertemuan di antara kita. Pertemuannya tauhid. Dan kami kepadanya lah adalah berserah kepada Allah adalah berserah diri. Ujung ayat 46. Artinya bahawasanya kami bukanlah semata-mata percaya saja akan adanya satu Tuhan. Bahkan dia sampai percaya kepadanya, kepada Allah ni, kami pun berserah diri kepada Allah. Bukan percaya saja Tuhan itu wujud satu dah. Tapi serah diri pada Allah. Kami kerjakan apa yang ia perintahkan, Allah perintahkan dan kami hentikan apa yang ia, yakni Allah larang. Semua kami lakukan dengan sepenuh penyerahan kepada Allah. Dan demikianlah pula telah kami turunkan pada engkau akan kitab itu. Gitulah Allah turunkan pada kau ni, pada Nabi Muhammad. Akan kitab itu pangkat ayat 47, permulaan ayat 47 artinya. Ialah bahawa kepada Nabi-Nabi yang terdahulu kitab-kitab telah diturunkan. Dan umat yang menerimanya dinamai Ahlul Kitab. Telah dikatakan di ayat tadi bahawa isi wahyu adalah satu. Iaitu mengajak manusia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan tidak bersyarikat dengan yang lain. Tidak menyekutukan Allah dengan yang lain lah. Sekarang engkau sendiri ya Muhammad telah menerima kitab pula. Jadi Nabi Muhammad SAW sendiri terima kitab yang khusus. Itulah Al-Quranul Karim. Maka orang-orang yang telah pernah kami turunkan kitab kepada mereka akan percayalah kepadanya. Kalau orang itu ikhlas hati jujur, dia akan tahu betul aku ajar ni. Dan ia akan beriman juga dengan Al-Quran. Iaitu orang-orang keturunan kitab yang dahulu itu yang sudi memperhatikan dengan saksama perhati molek isi kandungan Quran yang tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kedengkian mereka. Mereka itu pasti akan percaya betul Quran ni lah. Kerana intisari, kerana kesimpulan rumusan isi tidaklah akan berubah dan kebenaran hanyalah satu. Intisari Quran kau kalau Bible kau Injil ke apa, kalau betul-betul tidak ada perubahan, kebenaran itu hanya satulah. Dan setengah dari mereka itu ada yang percaya kepadanya. Di antara ahli kitab, Tok Sami atau apa, Padri ke apa tu percaya. Dan setengah dari mereka itu ialah Abdullah bin Salam, seorang terkemuka dalam kalangan pemeluk agama Yahudi. Tok Guru orang Yahudi, Abdullah bin Salam. Ataupun Salman Farsi yang telah berpindah dari agama Majusi ke dalam agama Nasrani. Kerana hendak mencari kebenaran, lalu akhirnya sampai ke Madinah. Kerana dia mencari-cari Nabi akhir zaman yang diceritakan oleh pendeta-pendeta Nasrani kepadanya sampai Madinah. Demikian juga Adi bin Hatim dan saudaranya perempuan putra dari Hatim Ta'i. Dermawan Nasrani yang terkenal Adi bin Hatim pun orang Kristian. Mereka datang sendiri menemui Nabi ke Madinah dan menyatakan kepercayaannya kepada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah kejadian setelah pindah ke Madinah. Padahal ayat-ayat ini turun di Mekah. Memang orang Mekah sendiri pun sedemikian juga halnya. Seumpama Waraqah bin Naufal. Dia telah memeluk agama Nasrani dan mengerti ajaran agama itu dan faham janji dan berita kesukaan yang tersebut dalam Injil. Berita gembira, berita gembira kedatangan Nabi ada dalam Injil. Setelah Khadijah membawa Nabi kepadanya, kepada Waraqah bin Naufal ni, menceritakan perasaan Nabi dalam Gua Hira. Pengalaman Nabi dalam Gua Hira, dengan tidak ragu-ragu lagi dia pun menyatakan iman. Dan menyatakan perhitungannya bahawa suatu waktu esok
tak lama lagi Nabi lepas-lepas ni akan diusir oleh kaumnya. Dan dia berjanji akan membela Nabi jika dia masih hidup kelak di waktu hal itu akan terjadi. Sayangnya dia meninggal dunia sebelum Nabi berhijrah. Dan tidaklah menyangkal akan ayat kami, menentang ayat kami kecuali orang yang kafir jua. Hujung ayat 47. Maka dijelaskan di hujung ayat ini bahawasanya yang akan menyangkal ayat-ayat atau alasan-alasan yang telah dijelaskan oleh Tuhan hanyalah orang yang kafir sahaja. Itu orang yang ingkar, yang tidak mahu tunduk kepada kebenaran. Hanya semata-mata kerana pertahankan hawa nafsu belaka. Apa sebab maka mereka tidak mahu percaya? Apakah mereka menyangka bahawa semua yang disampaikan oleh Muhammad ini hanya karangan buatan Muhammad semata-mata? Dan tidaklah engkau pernah membaca sebelumnya sebuah kitab pun, pangkal ayat 48. Tegasnya, kalau mereka hanya hendak mengatakan bahawa Al-Quran ini hanyalah buatan Muhammad saja dengan isinya yang begitu mendalam dan yang begitu jelas tinggi nilainya daripada syair-syair yang biasa mereka banggakan. Tentulah sebelum itu Muhammad itu seorang dikenal ahli. Mesti orang tahu dia mengaji Tok Guru ahli kitab lain lah. Bahaya ahli syair seperti Antarah dan Amrul Qais. Tok Guru pakar dia, pakar syair ni Antarah dan Amrul Qais. Yang mereka banggakan di masa itu. Atau dia ahli pidato atau ahli hikmah yang biasa muncul di pasar-pasar ukas. Mengadakan perlombaan pertandingan bersyair dan berpidato. Nabi tak keluar juga, tak ada syair, tak ada pidato tak. Padahal sebelum itu mereka semuanya tahu bahawa Muhammad tidak pernah muncul dengan yang demikian. Tidak pernah beliau membaca sebuah kitab pun yang ada sebelum Al-Quran, baik Taurat ataupun Injil. Dan tidaklah dia engkau tulis dengan tangan kanan engkau. Kerana memang semuanya mengenal bahawa Muhammad itu sejak kecilnya tidaklah dia pandai menuliskan satu huruf jua pun. Dan tidak pula pandai membaca apa jua pun tulisan. Kerana dia tidak pernah mempelajarinya. Yang terjadi hanyalah bahawa tiap-tiap wahyu yang datang lekat dalam ingatan beliau, baik seketika masih di Mekah ataupun setelah hijrah ke Madinah. Dan setelah selesai suatu wahyu beliau terima, beliau suruhkanlah penulis-penulis beliau atau apa yang sekarang kita namai sekretari lah, menuliskannya semula dah. Dan tersebutlah nama-nama dari penulis-penulis wahyu itu, baik masa di Mekah dan setelah di Madinah. Andai kata begitu, nescaya ragu-ragulah orang yang membatalkannya. Ujung ayat 48 dah. Artinya andai kata Nabi Muhammad pandai tulis, pandai membaca dan telah terkenal sejak awal-awal lagi sebelum jadi Rasul, terkenal membaca menulis, nescaya akan ragu-ragulah orang yang menolak dan membantah perkara itulah. Nescaya mereka akan mendapatkan alasan buat mengatakan bahawa Muhammad itu bukanlah Nabi, melainkan seorang yang memang pintar sejak awal-awal, sejak budak gitu. Tetapi dia adalah ayat yang jelas. Dalam hati orang-orang yang diberi ilmu. Pangkal ayat 49. Artinya bahawa Al-Quran itu bagi orang yang ada ilmu atau orang yang diberikan oleh Allah akal yang cerdas, berfikir teratur, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, rasa benci dan dengki, pastilah dia akan menerimanya. Kerana sesuai dengan akal murninya. Tepatlah apa yang dikiaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Lau kana al-Qur'anu fi ihabin ma ahraqathun nar. Kalau Al-Quran itu dituliskan pada selai kulit, tidaklah dia akan hangus dimakan api. Artinya tidaklah ada suatu kekuatan pun yang sanggup menghapuskan pengaruh Al-Quran. Menurut pepatah Melayu, tak lekan di panas, tak lapuk di hujan. Dan tidaklah menyangkal akal ayat ini, menentang ayat-ayat kami ini, kecuali orang yang zalim. Ujung ayat ke-49. Yang zalim iaitu yang mendustai dirinya sendiri, memungkiri akan kebenaran. Hatinya telah menerimanya sebenarnya dalam hati perut dia, namun kepalanya masih menggeleng-geleng kerana kesombongan, dengki dan macam-macam lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakumdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.